Lebih kurang. Okay, kita ada 46 participant. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, terima kasih Cikgu Nur Hayati dari Kemaman. Terima kasihlah sebab support daripada siri yang pertama. Nampak Cikgu Nur Hayati ni ada So, Alhamdulillah sebab beliau adalah di kalangan guru advocate lah di Terengganu ni. Di negeri beliau dan hopefully adalah program-program yang kita boleh buat nanti selepas ni insyaAllah. Baik. Yang pertama sekali adalah ini saya nak kongsikan juga poster kepada anda walaupun kita dah maklumkan awal yang mana kalau anda dapat lihat poster kita sebelum ni kita ada siri kedua yang sebenarnya kita tundakan pada tarikh yang baru pada hari esok iaitu GarageBand yang mana GarageBand ni lebih kepada bagaimana nak menghasilkan muzik. Okey. Dan pada hari ini kita ada slot yang keempat lah selepas semalam kita bersama dengan Ustaz Syukri iaitu slot ketiga Clips dan iMovie. Jadi pada hari ini insyaAllah kita akan bersama dengan Dr. Azma untuk mengisi slot kita yang keempat lah. Pages, bukan 8 tu dan tu Tapi karakter font ni dia jadi macam 8. Okay, so pages and numbers lah untuk pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita punya sesi hari ini akan berlangsung bermula pada pukul 3 petang sehingga pukul 4.30 petang. Okey. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua hadirin yang dapat mengikuti dan menyertai sesi kita pada hari ini. Yang mana seperti biasa ini merupakan sedikitlah adat dan tata cara untuk sesi online kita. Yang pertama sesi atas talian ni akan dirakam. Jadi ramai yang tanya yang terutamanya yang masuk dah di pertengahan di separuh jalan kan ramai juga yang tanya adakah sesi ini boleh diulang tonton? Yes, betul. Sebab tu sesi ini kita rakam dan kita akan muat naik di channel Apple Professional Learning Malaysia dekat YouTube. So anda boleh ulang tonton semula lah sesi-sesi yang kita dah jalankan sebelum-sebelum ni dan yang akan datang insyaAllah. Dan seterusnya mohon kepada peserta pastikan anda mute lah. Mutekan setting mic pada mode senyap pada peranti anda sebab kadang-kadang ada yang macam tak biasa kerana bila dia masuk diingatkan dia punya on. Jadi dia tekan sebenarnya memang automatik anda masuk sebenarnya dah mute kecuali anda on kan lah. Jadi kita mohon jasa baik peserta untuk mutekan mic anda semasa sesi sedang berjalan. Okay, kecuali masa sesi Q&A nantilah. Dan sesi ni semasa sesi berlangsung, peserta boleh mengajukan soalan di dalam ruangan chat dan insyaAllah saya dan rakan teknikal lain di belakang tabir akan cuba membantu anda lah untuk soalan. Dan kalau soalan tu berkisarkan semasa presenter sedang present, insyaAllah kita akan ajukan terus soalan anda semua kepada presenter. Dan sesi soal jawab juga ada dibuka semasa akhir nanti. Okay? Dan kita mohon supaya peserta tidaklah menekan butang ataupun buat slide share lah. Okay, sharing screen semasa pembentang sedang membuat persembahan slide ataupun sedang presenting. Okay. Dan pautan kehadiran juga akan diberikan kebiasaannya di hari sesi ini insyaAllah. Okay, so ini dia perkongsian kita pada hari ini iaitu slot yang keempat, pages dan numbers, iaitu sebenarnya Dr. Azmar selepas ni sebenarnya dia akan kongsikan kepada anda bagaimana anda nak menghasilkan dokumentasi ataupun pelaporan yang interaktif menggunakan pages dan numbers. Okay, jadi sekiranya, sekejap saya tengok ada tak soalan. Kalau tak ada soalan permulaan tu, salam dari Rabuan. Ya, terima kasih Cikgu Samsul. Ni pun antara orang-orang yang selalu ada. Cikgu Samsul, Cikgu Noyati, kemudian kita ada lagi lah rakan-rakan cikgu yang lain. Dan welcome juga kepada pensyarah ataupun warga pendidik semua untuk sesi kita. Dan insyaAllah kita akan kongsikan kepada anda yang mana yang kami mampu. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya serahkan stage ni kepada Dr. Azmar. Silakan Doktor. Baik, Cikgu El, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya baru aja nih lepas kuarantin nih. So hopefully semua boleh stay safe lah. Kontak Karena ada apa banyak tadi? sangat case. Positif. Tapi Alhamdulillah ya. Yes, my wife and my son positif. Si, Tapi alhamdulillah mild aja lah, mild. ya, Alhamdulillah. Nampak slide ya? Miguel? Udah nampak? Nampak, 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 Tante, nampak. Alright. Oke. Baik, selamat petang untuk semua nih, cikgu-cikgu. Nama saya Azma Putra dari Fakulti eh, Kejuruteraan Mekanikal ya. Faculty of Mechanical Engineering. Expertise saya Vibration and Acoustics. Um, saya Distinguished Educator dan Apel Professional Spesialis. Ya. So udah banyak ya, udah banyak bagi uh, training pasal Apple Learning Environment nih. So sebagian cikgu mungkin dah ada yang kenal saya. Oke, so hari ini kita akan discuss pasal apa tadi, pelaporan interaktif ya, dokumentasi pelaporan interaktif ya. Mungkin agak shift dari that topic a little bit. Uh, kita lebih kepada buku. Nanti sama aja, konten dia sama nanti ya. Terus sekarang kita discuss buku yang interaktif, tapi nanti ya boleh boleh buat juga laporan interaktif, sama aja deh. Oke, so kita akan discuss dua apps nih. Nama dia apa? Nanti kita tengok apa nama dia. Tapi saya nak bawa dulu the context of it ya, sebelum kita kita masuk di details of gimana nak pakai apps nih dan sebagainya. Oke, so kita akan bicara pasal buku. So kalau kita sebut buku aja, terutama buku untuk budak-budak sekolah nih, so dalam kepala kita udah pasti hard copy buku kan. Tambahlah lagi dekat Malaysia ini, sama juga dekat Indonesia, dia punya silabus banyak sangat. So budak-budak ingat yang start dari darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun dah bawa beg besar-besar kat sekolah kan. So bayangkan ni buku hard copy berat-berat semua ni kita bawa. So sekarang ni adalah transition daripada hard copy ke digital books ya. So memang transition tu makan masa agak lama sikit, tapi saya tengok sebahagian educators, cikgu semua dah mulai start untuk buat buku sendiri secara digital ya. So pelajar-pelajar dia boleh belajar dari buku yang cikgu buat sendiri. Oke, saya nak bagi tunjuk satu. Ini snapshot buku yang ada dekat Indonesia ya. Karena anak saya sekolah dekat Indonesia. Saya dari Indonesia ya. Dah 11 tahun kat sini mengajar dekat UTM. So ini buku anak saya form masa dia tingkatan 3 buku matematik. So kalau kita tengok buku ni, apa yang cikgu boleh komen? Boleh komen dekat chat. Buku ni hebat ke? Buku ni whatever komen Saya nak tengok the Dr. Azmar. saya nak tengok the feeling dulu. Boleh zoom besar sikit ke supaya kita nampak konten dia? Zoom macam mana Uh, Tak apa ni secara ni aja. Tak payah tengok detail karena ni matematik kan. So hmm. secara visual aja. Tengok Okay. dia secara visual. Nampak gambar tapi baku tidak bergerak. Okey, ada komen lain? Statik, padat, tiada interactivity. Padat tu is a good point Pack very pack.
So mata kita kalau tengok ni macam mana? Kita tak payah tengok, tak payah fikir pasal pelajaran lu, kita sendiri kan. Kalau tengok ni macam mana? Heavy. Yalah, betul lah. Okay, so that is the comment yang sebenarnya saya nak macam tu kan. So, kalau kita tengok, kita berharap pelajar-pelajar kita belajar dengan rajin kat rumah, tapi buku yang dia orang consume ni sangat-sangat berat ya. Berat dari segi mata karena dia tak cantik secara desain, secara konten mungkin dia padat, tapi the way kita present the content is sangat-sangat pack dan ini so dia membuat agak susah sikit lah kecuali pelajar yang rajin untuk belajar kan. So kalau kita nak cater all the average pelajar yang kita harap dia semua semangat nak belajar dan sebagainya, kita bagi buku macam ni memang it's mengerikan lah. Kalau term itu boleh kita pakai. Mengerikan bagi dia orang kan, apa ni macam susah aja macam tu kan. So dia tak ada elemen of fun, dia tak ada dia nampak agak scary bagi murid-murid. So kita itu kita kena faham nanti kita share kenapa kita kena lebih. Satu lagi dia teksti, ada yang komen pasal teks lah. Teks terlalu banyak. So sekarang kita dah berubah dari zaman teks ke zaman visual. Dengan ada ICT ini sekarang kita berubah dari zaman teks ke zaman visual. Oke. So ini buku di Indonesia contoh buku di Indonesia. So kenapa dia buku dia padat macam ni? Sama juga buku dekat Malaysia mungkin lagi lebih bagus sedikit lah. Kalau saya bandingkan dekat Malaysia, kalau saya tengok buku tu lebih okey lah daripada buku di Indonesia. Kalau saya tengok, karena dia elemen visual tu ada, walaupun sama juga dia teksnya memang masih banyak juga. Cumanya kita nak improve dari sini kita nak improve buku ni supaya dia lebih ada interactivity, lebih fun untuk pelajar macam tu kan. Tak terlalu banyak teks, tapi kita dengan visual atau dengan animation kita boleh explain something yang very complicated something very complicated. Kalau kita jelaskan dengan teks dia perlu fokus dan sebagainya, tapi dengan animation kita boleh explain itu dengan lebih fun dan lebih nampak dia punya ni. Okay, so ini kalau saya tengok okay lah nih warna-warna dia okay semua kan, tapi still banyak teks. So kita nak tengok sekejap kan dulu accessibility. Okay. Alright. Nampak ini, Cikgu El? Saya punya ni nampak tak? Nampak? Clear. Tak, ini apa dia? Accessibility touch ni. Yang bergerak-gerak ni nampak? Tak nampak? Tak ada, saya nampak mouse. Okay. Pakai ni je. Saya nampak mouse tadi. Pakai ni. Ni nampak Okay, point. Alright, okay. So, ni aktiviti penerokaan. So, dekat sini, ni juga dari segi desain ni memang pack sangat. Anak-anak diminta untuk buka GeoGebra, bla bla bla, untuk explain gimana nak buktikan ini kan, nak buktikan Pythagoras elemen. Okay, so sekarang kita beralih pada buku digital So kenapa buku hard copy itu sangat pack? Pasal penerbit dia nak save the page So kalau kita nak buat buku tu dia agak spacey sikit dia tak rapat sangat dan sebagainya, dia akan banyak makan page Kalau dia banyak makan page makna dia pages dia lagi banyak, buku dia lagi tebal, so makna lagi mahal lah. So kalau kita bicara pasal buku hard copy ini memang penerbit dia akan optimizekan dia punya number of page. Kalau boleh ini mungkin, that's why dia padat. So kalau kita bicara pasal buku digital,
So kita boleh buat whatever we like. So pasal buku digital ni masa kita jual nanti dia tak kira. Page dia banyak 200, makna satu page 50 sen macam mana, tak ada. Buku digital dia bebas saja, kita nak design macam mana bebas pasal dia digital. Dia tak ada pokok yang kena tebang. Kalau buku hard copy dia makin banyak page makin banyak pokok yang kena tebang kan. Okay, alright. So saya tunjukkan yang ini pembuktian teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So saya tunjukkan buku yang saya buat. So, saya pergi pada books app. So mana dia ni? Nampak books app. Kalau tak tahu, swipe bawah. So pakai Apple Pencil boleh atau pakai type boleh. Kita boleh tulis kat sini books. So dapat books. Ini bukan apps yang akan kita belajar hari ini. So just kita nak tengok aja. The final output will be in this apps books. Okay. So ini buku just spesifik untuk teorem Pythagoras ya. Tapi ini buku saya buat memang untuk anak saya supaya dia belajar paham, dan untuk anak buah saya yang ada dekat Indonesia. Saya khas untuk dia orang lah, so saya buat dalam bahasa Indonesia, tapi saya share di sini dengan cikgu semua. So semua ni dalam bahasa Indonesia. So tinggal convert aja dalam bahasa Malaysia nanti ya. So kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut teorema, kalau dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia teorem Pythagoras. Okay. Alright, so sini kita boleh tengok ada teks untuk bawa ada konteks, tapi kat sini kita dah ada gambar. Okay. Kat sini ada burung, so macam mana nak buat dan sebagainya, nanti saya akan share tujuan belajaran. Okay, so kita ada image yang stunning image ya. So kalau dekat dalam hard copy books, kita tak boleh masukkan image besar-besar macam ni. Habis satu page ya. Pasal nanti nak print mahal. Lagilah berwarna lagi kan. Ada color dan semuanya. So dalam buku digital, this one kita boleh maximize untuk selesakan mata kita kan. Untuk tengok the context. So pelajar-pelajar boleh tengok the context. Wow, this is the application of triangle atau Pythagoras dan sebagainya. Nanti saya bagi tahu kat mana nak ambil gambar ni semua. Okay, so ini juga. Ini kita lukis sendiri. Nanti saya akan tunjuk juga macam mana lukis. Tapi ini sama juga. Dia punya konsep ni sama. Kita akan tunjuk sama-sama lah yang dah diajarkan dekat keynote gimana nak lukis semua. So bagilah sikit dia punya ni. Dia punya teori. So ini semua kita lukis. So kita tak payah risau. Tak payah risau. This is where we appreciate the Apple Pencil. Kita appreciate Apple Pencil ni ada dekat sini. So kita boleh dengan bebas. Kalau kita nak type, kita boleh type. Kalau kita nak tulis, kita boleh tulis. Kita nak sketch, kita boleh sketch. So we have our creativity tu boleh lagi fleksibel. Kita boleh buat whatever we like. Okay, alright. So ni video dia. So kita boleh masukkan video. So kalau tengok tadi belum ada lagi equation belum ada lagi kan. Just baru dekat sini je sebagai gambar. It's a very simple equation. Ini video dia. Di sepanjang sejarah peradaban maju dunia, geometri bangunan-bangunan megahnya tidak pernah lepas dari geometri sebuah segitiga. Segitiga mengambil peran penting di samping memberi keindahan arsitektur. Komponen segitiga juga bertindak sebagai elemen yang mengokohkan sebuah bangunan. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Pythagoras mengeluarkan sebuah teorema yang berbunyi, jika sebuah segitiga yang mempunyai dua sisi yang tegak lurus, maka kuadrat hipotenusa atau garis miringnya adalah sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing sisi tegak lurusnya. Teorema ini kemudian dikenal dengan nama Teorema Pythagoras. Teorema ini mempunyai implikasi bahwa total luas persegi pada sisi tegak lurus sebuah segitiga adalah sama dengan total luas persegi pada hipotenusanya. Lalu bagaimanakah Pythagoras membuktikan sendiri teoremanya?
Dia memberi ilustrasi sebuah segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Tambahkan lagi 3 segitiga yang identik, dan keempat segitiga disusun menjadi sebuah persegi sama sisi. Dapat dilihat bahwa luas persegi bagian dalam adalah C kuadrat. Dengan total luas persegi terluar, keempat segitiga sebelumnya dapat juga diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan dua persegi dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Karena total luas keempat segitiga adalah sama atau tidak berubah, maka total luas kedua persegi A kuadrat tambah B kuadrat haruslah sama dengan total luas persegi C kuadrat. Teorema Pythagoras terbukti. Oke, so ini sebenarnya kalau saya enlarge tadi boleh, so the full video, kita akan boleh tengok the full video. Alright, so the video is embedded directly inside the book. So maknanya pelajar kita tak payah pergi keluar lagi dia pergi, kalau dia tap ni dia pergi keluar, atau ada QR code yang dia kena scan. So dia semua embedded dalam satu environment, satu buku. So dia masa dia baca buku ni pun smooth, dia terus baca, dia play video, dia tap, terus pergi play dan sebagainya. Okay, so ni sama juga something yang kita boleh buat. Okay, kalau tengok kat sini, ini semua buat pakai Apple Pencil. Nanti saya tunjukkan juga macam mana nak buat equation. So ini juga video. Oke, so cikgu semua dah boleh teka kan? Pakai apps apa saya buat video. Yang awal juga tadi, yang awal tadi, video awal tadi juga saya buat pakai apps apa. Cikgu dah boleh teka. Yang ini juga dah boleh teka saya buat pakai apps apa. So untuk music dia tu, yang tadi kat awal tadi ada musik gendang tadi kan? Teng 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 ada musik gendang kan? Yang ini juga ada musik agak ini sikit, hip hop sikit. So yang musik ni nanti esok Dr. Helmi akan tunjukkan macam mana nak buat. So kita buat pakai GarageBand, kita embeddedkan masuk dalam animation. Okay. Alright, so ni adalah animation. So tadi student dah tengok yang ini So dia macam mana nak cari hipotenusa atau hipotenusa dari segi apa tu, triangle 90 degree itu kan. So kalau ini student boleh play ulang. So ini just one alternative. Kalau apa tu dia nak recap balik the understanding. Kat sini kita boleh masukkan kita punya voice. So kita tak bagi, kalau tengok kat sini tak ada instruction apa-apa kan. Instructionnya tak ada. So dekat sini kita boleh bagi kita punya voice. Okay. Right, so ini latihan 1. Nah, kat sini dah ada equation yang nanti saya tunjukkan macam mana. Okay, latihan 2. Latihan 3. Ini menghitung diagonal kubus. Ini juga video. Doktor, music macam tak apa nak masuk doktor. Ya. Music dia. Atau takut saya seorang ke yang bunyi, dia bunyi tapi bunyi dia sangat-sangat halus. Yang ini
Okey. Dapat tadi cikgu ya? Ya, video tu gerak, cuma audio takut saya seorang je yang dengar bunyi slow. Mungkin tak optimize. Doktor masa share tadi ada tak optimize for video? Ha. Ada ya? Dekat Webex Dekat Webex. Masa share screen dekat atas tu kan ada optimize for motion and video. Ada tak dekat atas belah kanan sebelum kita share tu? Cek try. Okey. Kejap, stop sharing dulu. Yap. Share. Okey, sini automatically optimize. Tapi suara tadi yang lain, cikgu lain boleh dengar tak? Dengar slow. Maknanya sama lah. Ada yang kata tak bunyi, ada yang dengar sangat-sangat slow. So that mean mungkin tak optimize kot. Okay, so cuba Dr. Azmar share screen semula. Yang kat atas sebelah kanan tu dia ada optimize video. Sound tu situ nanti. Dah Share. Okey, so kita ni dah nampak balik cikgu Ella? Nampak. Alright. So ni again latihan. Setelah tengok video ni kita bagi latihan kan. Ni suara dah. Suara okey ya? Ini jelas. Ini clear. Nice. Okey, so makna saya repeat balik lagi dari awal tadi ya. Alright, tak apa. Nanti sekejap saya onkan video tadi. Okey, latihan. So ini semua ada dekat shape ya. Dekat keynote kita dah ini tadi ya. Latihan. Okey, so ini. Alright, so kalau tengok buku ni, it's not a big book kan. Betul lah cikgu ya? It's not very complicated books, it's a bite size book. Istilah kita kan bite size maknanya satu topik tu jadikan satu buku. Ya, satu topik kecil jadikan satu buku. Apalagi lah cikgu dah mengajar ni dalam 5 tahun lebih macam tu kan. So nak buat buku tu kita dah menguasai subjek tu. So kita just mungkin tambah ilmu sikit macam mana nak ini kan imagination kita ya untuk buat animation dan sebagainya. Okey, pasal salah satu skill yang perlu kita ni adalah explain something yang difficult jadi lebih senang kan, contoh kan. So student-student dia lebih seronok lah belajar. Something difficult kita boleh explain dengan something yang lebih senang dan simple. Okey, so kita masuk pada kita tengok apps kita ya, macam mana kita nak buat. So kita pergi pada pages nama dia. So ni icon dia adalah ni pages. So kalau tak ni pun type lah pages. So dia akan buka nanti pages. So kita akan pergi pada this display. So create document. Kita pergi pada workshop lah ni, create document. Okey, untuk buat buku ni, ini penting ya, untuk buat buku ni pasal kita banyak ni. Dia punya template dia banyak Ada basic, ada reports Kalau reports ni kalau tengok dia bentuk portrait macam tu kan. Ada books. Books pun ada books portrait, ada books landscape So yang kita kena pilih adalah books landscape ni. Kalau nak buat buku. Boleh nak buat buku yang portrait ni boleh, tapi yang ini lebih kepada novel Kalau nak buat novel ni boleh pakai ni. Nanti saya bagi alasan kenapa nak buat pakai landscape So kalau nak buat yang lebih interaktif, kita boleh lukis dengan lebih senang dan selesa dan sebagainya, pakai yang landscape Books landscape, kena pilih ini. Okey, so pilih buat template. Saya pilih yang ini, let's say. Okey, so
semalam, bukan semalam, hari yang pertama pasal keynote dah ni Puan Asma share pasal keynote kan. So kalau kita tengok dia punya dekat atas ni, environment dekat atas, features dekat atas ni sama dengan keynote. So kita ada brush, kita ada plus So sama, dia punya ni sama kan. So yang paling penting yang dua button ni lah. Dua button ni paling penting. Okay, so the way kita start, let's say ni kita start terus. Kita nak buat apa tadi? Teorem Pythagoras kan. So double tap, teorem Pythagoras. Okay, good. So, bagi nama. Ya, saya tekan keyboard dulu. Kalau pakai keyboard, ini saya pakai keyboard ya. Elgamilo. Abi Buntan. Cikgu L buat buku ni, let's say kan. Okay, so sekarang kita nak replace the image. So, kita kena cari gambar. Let's say kita nak ambil gambar yang sesuai kan. So, kita boleh pergi pada nama dia. Kita boleh pergi pada website nama dia Unsplash, unsplash.com. So dekat sini kita boleh ambil gambar secara free. So ini just free website. Ini kalau kita nak ambil gambar yang betul-betul real, real gambar. Kalau kita nak melukis sendiri pun boleh. So kita search lah building triangle, let's say. Okay, so keluarlah semua dia punya stunning image ni. Yang mana kita nak ni. So let's say kita nak ambil, yang ini best. Ini best kan. Alright. So, kita nak masukkan dia jadi kita punya front ini, front page. So, kita pergi juga sini. Kalau tengok titik atas ni, sekejap saya off-kan video pasal dia require so much CPU. Okay, so tengok atas ni ada titik 3 ni, tap dekat situ. Nah, kat sini ada pilihan, kita pilih yang dekat tengah. So kita nak buat dia side by side kan. So kita tap lagi Safari yang tadi. So dia dah pergi apa? Side by side kan. Okay, so mana tadi yang kita nak ambil image tadi? Yang ini So just tap dekat sini. Biarkan dia ini, so lama sikit, so, drag masuk situ. So jadi kita punya ni tambah, dan kita swipe dulu ini. So apa yang kurang kat sini? Dia punya kontras ni kan. So, kita boleh jadikan teks ni Nabi lagi bayi ataupun mengiringi beranak dia keluar beserta dengan bayi yang asli. Yang tu sambungan darah. Ada yang ter-unmute. Okey. Saya dah unmute dah. Okey. So kontras dia masih belum ni. Either kita nak background ni kita buat opacity dia agak kurang sikit tapi tak ini sangat. So the other way kita boleh buat, kita tambah shapes. And then shapes ni opacity dia kita kurangkan. Ini trik-trik macam mana nak improve the kontras macam tu. Alright, so dah nampak teorem betul ni tulisannya, teorem tulisannya betul di mana? So anggaplah betul. So ini bagi white juga. Next color atau bagi warna ini macam tu. Okay. Alright. So dah nampak satu our page. So kita pergi pada page kedua, kita nak apa? Kita nak buat, let's say kita nak cerita pasal Pythagoras pula kan.
Goras. So ini kita boleh, ini kita nak masukkan gambar kita punya drawing ya. Kita boleh delete nih. Oke, so sekarang kita nak draw. So kita nak draw tapi kita tak pandai drawing kan? Kita tak pandai drawing. So tak apa. So kita pergi daripada Safari. Ini masa hari pertama Puan Asma dah tunjukkan ya. So kita cari pada Google Pythagoras Cartoon. Pythagoras Cartoon. So kita dapat dah ini image nih. Pythagoras Cartoon ni kan. So yang ini kita buat macam tadi, kita drag and drop. Di situ. Oke, so masa kita tak banyak, so saya akan buat cepatnya. Ini saya just nak tunjukkan bahawa environment dia sama dengan exactly sama dengan ini kan, dengan Keynote ya. Oke. So trace. So nanti kalau dah terbiasa, kalau tak laju, ini buat very slow ya. Ini karena saya memang dari kecil memang saya suka melukis. Pasal-pasal melukis ini memang something yang saya very happy to do lah. Okay. Nampak macam senang je Dr. Azmar melukis. Yeah. Smooth. Karena tangan tu dah terlatih dari kecil. So nak tarik garis semua tu tak ada problem. So maknanya Dr. Azmar dengan arti kata lain melalui Pages pun diorang boleh draw juga sama macam Keynote kan? So environment dia sama. Just satu dengan apps yang sama kita boleh melukis dan sebagainya. So kita tak payah pergi pada Keynote untuk melukis. Kita just terus melukis pada Pages. Oke. Dan ya. So delete gambar nih, kita tak nak. Alright. Jadi tinggal tambah dia punya color aja kan. Dia punya color. Step ni isi dia punya color. And so on. Okay. So kita dah melukis terus directly ya. Kita boleh tambah kita punya lukisan. So kita boleh expression secara lebih bebas. Next one kita nak apa? So done. Next one kita nak tambah. Ni dekat bawah ni ada plus button. So kita boleh tambah paste ya. Mana yang kita nak ini. So next one apa yang kita nak buat? Kita nak buat yang tadi tu animation. Kita nak buat animation tadi ya. So kita sama juga, kita nak lukis si triangle. So ini kita sebut A, ini sebut B, ini sebut C ya. Dan so sekarang nih kita nak animate nih. Yang ini kita nak animate ya. So kalau kita nak animate ini kita tap pada sini dan kita pergi pada ujung mana saya punya nih. Pergi pada brush. Okay. Dekat sini ada pilihan drawing dan arrange. So pada drawing ni ada animate drawing.
So animate drawing. Okay, so kita buat 4 second. So kita kalau play drawing, play drawing. So dia akan animatekan benda tadi. Okay, so ini penting untuk ni, penting untuk pembelajaran student ya. So dia ada tujuan dia. So supaya pelajar tu dia ikut macam mana nak tarik garis dari mana dan sebagainya, dan yang mana hipotenusa gitu. So kita boleh tambah kat sini. Kalau kita nak tambah. So hipotenusa. Okay. Dan play drawing. Nah, karena kita dah tambah tu dia jadi lagi laju kan. So increase lah ni dalam 6 second kan. A, B, C. Okay. So nak tambah formula dekat bawah. Kalau kita nak pakai kita punya pen boleh. So kita buat C square plus C square equals to A square plus B square kan. Okay. Dan so ni kalau kita tengok image dia jadi satu. Kalau kita nak pisahkan boleh pakai ini separate kan. So dia jadi dua image yang lain lah, dua animation yang lain. Oke, ini terlalu lama. Biasanya di 2 second. Alright. Apa lagi kita nak masukkan? So ini just contoh aja. Sekarang equation ya. Saya nak tunjukkan equation. Kalau kita pergi pada brush, ini yang sebelum ini kita masukkan equation, kita pakai kita punya tulisan tangan ya. So sekarang kita nak masukkan proper equation. Kita pergi pada brush, kita pergi pada plus, kita nak tambahan, pergi pada plus. Ini ada table dekat atas, satu, chart, shape, dekat sini, paling hujung. So insert apa nih? Paling bawah ni ada equation. So pergi pada equations, dekat sini equation dia. Tapi equation dia ni pakai nama dia LaTeX atau MathML. LaTeX atau MathML. So dia dekat sini simbol-simbol dia. Kalau kita nak buat, let's say kita nak buat C sama dengan square root of, gitu kan? C, oke, sama dengan sama dengan square root kan? Square root of A square plus B square kan? So dekat sini dah ada square root, so kita tak payah ni lagi, kita tap tu, dia jadi, ini kalau secara LaTeX dia tulisan macam tu, square of A to the power 2 plus B to the power 2. So jadi equation to insert. Okay. So once kita insert ni, kita boleh enlarge-kan dia. Kita tarik. Enlarge. Boleh. So this is dia doing untuk buat equation. Okay. Ini equation ni dia very dia fit in the environment. Kalau kita buat teks kita buat teks. Kita masukkan teks. So saya nak type, let's see, saya nak bagi tahu. Okay, the formula atau the hypotenuse apa bahasa Inggris dia? Macam ni lah. The triangle is given by macam ni
So kalau kita nak masukkan equation, so kita pergi lagi pada plus ni, pergi pada ujung equations. So kita buat lagi macam tadi. Square A plus B. Insert. Nah, so dia insert terus masuk dalam teks, which is very convenient. So dia menjadi bahagian daripada teks. Dia bukan something yang asing dekat situ. Kalau kita buat pakai Microsoft Word, dia jadi macam benda yang asing. Dia macam ada satu equation sendiri. Kalau ini dia masuk dalam teks. So kalau kita nak tambah dekat sini the ayat lagi, where triangle is given by C, where A is macam tu kan, where A, kita masukkan lagi equation A is apa, and B, masukkan balik equation is apa. Okay, it's very convenient. Nanti saya tunjukkan buku saya, saya buat buku dengan pages ya. It's very convenient. So dia equation itu yang paling penting kalau terutamanya cikgu yang mengajar mathematics, physics yang banyak equation. Kalau saya sendiri mengajar engineering, ini sangat-sangat membantu lah. This equation ini sangat-sangat membantu. The features of equation dalam pages ni memang very smooth dan senang nak pakai. Okay. So apa lagi features? Kita nak masukkan sound. Saya nak masukkan voice over. So kita masukkan voice over kat sini plus, kita pergi pada apa, record audio So ini masuk record audio, record. So the hypotenusa of the triangle is given by C equals to square root of A square plus B square. Okay, insert, masuk dia punya audio. Okay, so kalau kita play, the hypotenusa of the triangle is given by C equals to square root of A square plus B square. Okay. Right. Ada soalan, cikgu? So I think the workflow is very straightforward Kalau tengok semua equation, animation kita boleh buat. Kita masukkan kita punya voice over, kita boleh. Ada ini sebelum kita convert. Sebelum kita convert dia jadi EPUB. Ada soalan, cikgu Ada soalan dari cikgu? Tak ada Macam mana nak add text? Nak add text, pergi pada plus, nak add kan? Pergi pada plus, dia ada dekat shape. Dekat sini, dekat shape. Dia ada dekat shape. Pergi pada shape, dekat sini ada text. Dekat basic. Semua jenis simbol ada dalam equation? Yes, semua jenis simbol ada dalam equation. Tapi dia, kejap, equation, kalau kita nak tambah equation kalau tengok dekat bawah ni, dia just sebahagian aja yang ada kan. Kalau kita nak tahu equation tu, kalau cikgu tak familiar dengan LaTeX, let's say, karena saya dah hafal LaTeX ni, masa saya buat tesis, my PhD tesis, saya memang pakai LaTeX. So saya banyak simbol-simbol tu saya dah hafal. Let's say kalau kita nak buat apa tu, delta misalnya. Ini kan, delta. So, jadi dalam delta, kita nak buat apa lagi? Kita nak buat gamma. Apa lagi simbol? P. Okay. Mu. Semua ada.
Yes, kita perlu cari tahu aja apa komen dia. Ya. So, semua simbol itu ada. So, cikgu boleh pergi pada cikgu pergi online. Kalau tak tahu dia punya ini, so dekat sini apa website dia? Math, LaTeX to Math online. Ni Codecox ni boleh. Codecox.com Ini tolong ini tolong saya masukkan sini. Beli video Codecox.com. So kalau kita tap kat sini, ya. So dekat sini kita buat equation apa yang kita nak, nanti dia akan translate jadi LaTeX. So let's say kita nak simbol ni kan, nak simbol yang ini product. So product of apa atau integral. Integral dari A, B di bawah, itu di bawah kan. So A, B, macam tu. So dia jadi so dekat sini banyak dia punya simbol-simbol ni. Ambil dekat sini, dia translate LaTeX ini, nanti copy masuk ke dalam kita punya pages. Ya, kalau yang cikgu yang tak faham dengan, yang tak tahu dengan LaTeX. So dekat sini semua dah ada. Dekat sini semua macam equation dekat dalam Microsoft Word tu lah. Ya. Nanti dia akan translate jadi LaTeX code. Kat sini kita copy masuk dalam itu. Alright, ada lagi soalan? Dr. Azmar. Ya, Cikgu. Saya Cikgu Peru. Saya nak tanya, kalau kata kita dah buat melalui pages, kita nak save tu, export tu, jadikan dia format apa? Supaya kita punya voice recorder tu semua akan play bila murid buka kita punya. Sekejap cikgu Sekejap saya pakai. Suara cikgu kecil Okey, Dr. Azmar. Dr. Azmar. Kejap Dr. Azmar, soalan dah. Cikgu Khairuddin tu dia tanya. Ya. So Dr. Azmar export dalam format apa nanti untuk memastikan bahawa yang animation, audio tu semua berfungsi, sebab biasanya kalau kita export PDF kan dia akan freeze semua kan. Dia tak boleh interaktif. So dia tanya export dalam format apa? Okey. Suara saya masih clear Cikgu El? Sangat clear. Alright. Ni dah saya pakai AirPod baru clear. Okay, so kita masuk pada the next one kalau tak ada. The next one kita akan export dia. Okay, so ni kita dah buat. Let's say ni buku kita dah jadi. Image kita boleh masukkan. Lukisan kita boleh buat. Animation ni kita boleh play. Equation matematik kita boleh masuk. Galeri juga sama macam tu ya. Kalau kita nak buat galeri, boleh juga. So ni sekarang kita export. So buku ni kan kita tak, dia masih dalam bentuk raw. Maknanya kalau kita bagi student macam ni, pelajar-pelajar masih boleh edit ni. Ni Cikgu El Gamilo, nanti dia edit, dia ganti nama dia. Dia boleh, masih boleh edit. So kita sekarang nak bagi the final file yang ready untuk dibaca dan dia tak boleh edit. So kita pergi pada atas ni, tiga dot ni, 3 dots pergi pada sini, ada pilihan export Okey, PDF dah pasti dia akan jadi static PDF Word jadi Microsoft Word. Yang kita pilih adalah ni EPUB. So pergi pada EPUB. Title bagi Pythagoras contoh example Author semua. Use the first page as a okay, export. So dia creating EPUB. Okay, so EPUB ni lah nanti yang kita masuk, kita nak buka baca dia dalam apps books. So kita tap pada books.
Okey, inilah buku kita. Swipe, ni nanti yang kita bagi pada student yang ini. Alright, ni animation yang kita boleh play tadi. Right. Ni question dan ni our voice. So the hypotenusa of the triangle is given by C equals to square root of A square plus B square. Okay, so ni image dan sebagainya. Okay, so EPUB dia tak hanya boleh dibaca di iPad saja, tapi dia boleh baca dekat Android juga. So nanti dekat Android dia pelajar kena pakai EPUB Reader. EPUB Reader, apps EPUB Reader, so dia akan dekat Android juga dia boleh buka. So EPUB ni adalah satu universal file juga. Dia bukan specifically punya Apple. So that's the power of EPUB. So semua video kita boleh play directly, animation kita boleh play dan sebagainya. Okay, cikgu? Ada soalan lagi sebelum kita pergi pada dah pukul 4 Kita pergi pada the next one. Okay, so cikgu kalau ada ada soalan boleh tanya dekat chat. Sebelum kita pergi kepada apps yang kedua lah. Okay, Dr. Azmar, sebab tadi ada cikgu yang mungkin dia ni baru masuk kot. Dia tanya apakah apps. So saya pun dah jawab ni apps pages. So sebenarnya pages ni kalau cikgu tengok, betul Dr. dia nampak macam Word, tapi kelebihan dia boleh export dengan Word, dia export pages, dia dia export EPUB, export PDF. Menarik tu. Yeah. So kalau kita nak buat pelaporan interaktif sama juga, the workflow sama juga. Kalau kita nak masukkan foto, kalau kita nak buat pelaporan yang lagi lebih ini kan, kita nak video dan sebagainya, masukkan. Cumanya kalau kita nak masukkan video, pastikan filenya tak terlalu besar lah. Karena nanti kalau video itu semua kita masuk dalam ni, filenya jadi besar. That's why dia bite size. Bite size buku tu sesuai lah. Bite size tu maknanya satu topik kecil jadi satu buku. Macam tu. Dia jangan jadi buku yang sangat kompleks. Kalau kita nak jadikan buku yang kompleks, kita kena bahagi pakai online. So kita masukkan the video tu, kita upload dulu dalam YouTube. So dekat YouTube kita bahagi nanti dekat YouTube kita delete dulu. Kita pakai yang ini. Web video. Kita pakai web video untuk masukkan. So masukkan URL apa yang kita ni, so masuk sini. Cuma the drawback yang pakai buku kita tu dia kena online, kena ada internet connection. That one is saving the space of your file. Kalau buku tu terlalu kompleks. So that means cikgu hanya perlu pastekan link YouTube saja kan, nanti dia terus play the video. Yeah. So dia masa kita play nanti dia tak pergi ke YouTube, dia terus play dalam ni. Dalam EPUB kita tu dia boleh terus play. So very convenient juga. Cumanya ya kena ada internet connection. Okay. So kalau nak tengok buku yang kompleks sikit, saya tunjuk buku My Books Mechanical Vibration. Kalau ini memang dia mathematics-nya very heavy lah, heavy mathematics. Dia so kalau tengok tadi buku-buku yang saya buat tu lebih banyak pada visual kan. Betul ini intended, saya buat intended ni untuk hard copy karena nak submit pada UTM dan sebagainya kan. So nanti dia akan print, so nanti orang yang akan baca akan scan ni pergi pada my YouTube lah macam tu. Tapi kalau kita nak buat terus directly
directly dia place itu, kita boleh pakai, kalau bukan digital book bukan hard copy digital book, dia terus kita pastekan kita punya web itu aja. Our URL, alamat web kita, dekat mana kita park the books. Okay, so visual. So kenapa visual? Ni so buku Draw to Win, Dan Rome. So dia sebut what is different today is that now the conversation is visual, people's story are visual, shopping is visual, the news is visual. If you want to enter just about any conversation today, you need to be visual too. Ini sekarang something yang kita kena take note very seriously. Kalau kita nak explain something yang very complicated, kita nak make it simple, make it easy, kita kena pakai visual. Bukan zaman teks lagi sekarang ni. So mana teks minimum, tapi visual yang akan say things about something very complex. Which is di sini dekat mana kita skill kita untuk drawing ni penting. Skill kita untuk basic skill bukan drawing secara melukis secara proper, tapi kita sketch the idea dan sebagainya, itu penting lah. So itu ada topik lain nanti, macam mana nak doodle, how to doodling. So this one is important skill juga untuk cikgu. Okay, kita masuk the next one. Apps next one, numbers. Kita masuk pada numbers. Kita pergi balik sini, kita search number. Numbers kalau kita tak tahu dekat mana, kalau dah tahu dia punya ni lah numbers kan. Tahu tak, kita boleh pakai Apple Pencil, numbers. Jadilah numbers, pergi pada numbers. So sama, numbers tu dia environment dia sama. Kita pergi pada sini, kita nak create baru, kita create spreadsheet istilah dia kan. Pergi. So numbers, kalau kita tengok sini, dia boleh kita buat juga macam buku juga. Betul So energy in building, ada teks, ada image kita boleh masukkan. Cuma dia punya kekuatan daripada numbers ni adalah, kelebihan dia adalah dia ada table dan kita boleh buat charts yang lebih kompleks lagi lah. Macam ni. So apa perbezaan antara numbers dengan Excel? Kalau saya buka Excel, ada tak dekat sini Excel? Excel. Function dia sama. Password baru. Okay. Okay. Excel kalau kita tengok, the whole thing is stable. Betul The whole thing of the environment is stable. Walaupun kita nanti boleh masukkan gambar dan sebagainya. Excel. Tapi kalau numbers, kalau kita buka numbers, dia table, kita masukkannya mana kita nak suka. So sama juga macam pages dan sebagainya. Cuma nanti dekat pages, dekat keynote, kita tak boleh buat very complicated charts macam ni. Ini chart biasa, tapi nanti ada yang lebih complicated lagi, equation dan sebagainya, kita tak boleh buat. So dia sama. So kalau kita pergi, ini saya tunjukkan ni, pie charts, kita boleh buat pie charts macam tu, atau nak buat donut dan sebagainya. So kalau saya pergi pada ini yang baru, sheets yang baru, pergi sini, plus new sheets. Ni. So tengok, dia punya table ni just kecil je macam tu kan. Dia punya table kecil. So dia kat sini kosong. So dia tak sama macam Excel tadi. Excel tadi the whole thing is stable. The whole thing macam kita ready untuk buat table. So kalau ni table tu kita letak mana kita nak suka buat, kita nak positionkan di table, kat situlah kita letak. Yang lain kita boleh isi dengan teks, dengan image dan sebagainya. So kalau kita nak masukkan image kat sini,
let's say nak masukkan image ni. Okay. Nak masukkan image boleh. Lepas tu nak masukkan teks. Bagilah teks dekat tepi. Boleh. Bagi teks dekat sini. So, dia jadi macam buku juga. Okay. So, that's the difference between numbers ni. So, okay. Itu contoh satu. Contoh dua. Yang ni. Ni dah jadi macam buku. Kalau tengok. Ni saya cerita pasal radioactivity ni. Physics tingkatan berapa ni? Saya lupa. So just saya ambil dari buku dekat sini lah, buku dekat Malaysia ni dari kawan. Alright, so ni semua sama. Teks cara kita masukkan sama macam tadi ya. Yang ini saya buat pakai apa? Yang ini saya buat pakai shape saja. Saya pergi kat sini, pergi pada shapes. Ni. Okay. So ganti dia punya color. Style ganti. Pakai gradient. Macam tu. Dah jadi kan? Alright. So tinggal copy dan sebagainya. Jadilah ni. Ni semua ni pakai shapes. Okay. So sama environment tadi sama kan? Yang kat atas ni. Ada brush. Ada plus. Cuma dia ada something yang lain kat situ. Yang ini saya buat macam mana? Yang ini lukis. So directly kita boleh lukis. Kalau kita tap tu, sama juga, dia keluar macam tu juga. So directly sekarang ni kita boleh lukis. Oh, sorry. Okay, ini ya. So, diagram of half-life. Okay. Done. So, very convenient. Okay. So, sekarang ni yang kita nak tengok. Macam mana kita nak plot ni. So, kat sini juga, kita sangat convenient kita nak buat, okay, kita nak bagi tahu 120 adalah original value. Kalau dalam buku biasa, karena kita tak boleh buat scribble dan sebagainya, kita kena tambah teks kan. In table 1, we can see that, gitu-gitu kan, kita buat kan. So, dengan something which is visual, kita boleh doodle, kita boleh annotate kan dia, kita bagi tahu pelajar, ini adalah original value. So, secara visual dia lagi nampak lah bagi student kan. So, dia tak payah baca teks dan sebagainya, dah nampak. Dari gambar yang kita buat, dari sketch yang kita buat, dia nampak. Okay, yang ini juga kita boleh tambah teks pada ni. Okay, and dekat sini juga, ni kita lukis ya. Dekat graf tu directly kita lukis. Kita nak tarik garis. Kat sini kita nak tahu 8 minit yang mana. Macam tu kan. Okay, so sama. So the whole thing ni adalah dokumen. So kalau kita nak jadikan dia PDF, boleh. Kita pergi pada atas ni, kita nak export. Kita export pada PDF. Kalau nak convert bagi cikgu lain Excel, boleh juga. Kalau kita nak preview, kita print, kita preview. Macam itulah dia punya ni. Something yang akan kita buat jadi PDF nanti macam tu. Right? Okay. So macam mana nak plot the graph? So kat sini dia play the important roles of macam mana kita kena ada the charts Pasal kalau kita nak cari setengah daripada ni 120, ini physics kan, yang 60 tak ada kan. 120, 80, 56, 40, 28, 20. So dekat sini kan kita tak boleh tahu. Okay, untuk 60 tu agak-agak berapa value? Time dia berapa? Untuk value 60 kan. Pasal 80 terus jam ke 56. So di sini pelajar dia kena plot the graph, the chart. So masa dia plot chart tu baru dia, okay, ada value 60 dekat situ, dia tarik garis ke kiri, intersection, tarik bawah baru dapat berapa dia punya ni, 8 minit. So kita pergi pada activity, nak tunjukkan macam mana kita plot. So ni dah ada.
dah ada dia punya table. Sekarang ni pelajar dia nak plot the graph kan. So just tap pada the table. Okay. Table ni kalau kita, okay, saya tunjukkan dulu the convenient one untuk buat. So kalau kita nak tambah data, ni tambah table. Kita tambah table. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom dan 2 row. So macam mana kita nak kurangkan atau nak tambah ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak tambah 2 lagi. So kita just tap dan hold dekat sini yang 2 tegak ni. Tap dan hold dan drag ke kanan. So tambah 2. Okay. Yang ni kita just ada 2 row kan. So sama juga yang bawah ni kita tap dan hold, lepas tu dragkan ke atas untuk kurangkan. So sangat-sangat laju So kalau kita nak besarkan dia, tap pada bucu ni. Tap pada bucu ni pada the whole thing. Ni kita nak besarkan dia secara seragam. Ni nak kecilkan sikit. Boleh. Macam tu. Okay. Kalau nak cara konvensional boleh. Tap sana ni kita nak tambah mana? Nak tambah ke kanan kan? Column action. Column action apa kita nak buat? Add column after, add column before. Macam tu kan? Ni cara konvensional. Kalau nak cara cepat, just tap situ. Ni nak kurangkan macam ni, nak tambah. Okay. Laju. Okay. So ni kita tak nak. Delete. Kita nak plot tadi kan? So pergi pada bucu tu kita tap. Lepas tu kita nak tambahkan plot So pergi pada ni charge. Pergi pada charge, kita pilih yang sesuai pasal kita nak plot 0, 60, 10, 40, 20, 27 kan. So kita kena pergi pada ni. Scatter plot ni. Jangan pergi pada yang lain karena itu tak sesuai. Pergi pada scatter plot. Okey. Dapat ni data kita dah dapat. Data discrete data kita dah dapat. So 0 pasangan dia 60. Betul kan? Yang ini berapa tadi? 10 10 pasangan dia 40 kan. So ni 40 somewhere dekat situ. Okey, so sekarang ni kita nak edit graph ni. Kita tak nak dia dot-dot ni tapi kita nak jadikan dia continuous line So kita tap pada graph yang kita nak edit. Kalau nak edit, ingat kita selalu pergi pada brush, drag pada brush. Okey, pergi pada kita tengok dulu satu-satu, pergi pada charge. Apa yang dia ni? Okey, caption, legend semua. Legend kita tak nak. Arrow bar, okey tak ada. Pergi pada style. Dekat sini, dekat style ni. Sekejap, saya ini tengok dia. Okey, kita pergi pada style. Kita nak apa? Kita nak ada dia punya label dekat bawah. Mana pergi pada label. So ini kita ada style ni ada general, grid lines dan labels. So kita pergi pada labels. Label pada axis name kita on kan. Okey. So kat sini apa? Kat sini activity, kat sini time. So time. Dalam minit Kat sini activity. Activity. Okay. So kita nak besarkan dia punya font. Pergi pada ni. Charge font. Size dia besarkan. Kalau tap besar. Okay. Kalau tengok dekat bawah ni, dia tak ini sangat Song 12.5, jam dia 25, 37.5. So dia dari 50 tu dia terbahagi 1, 2, 3, terbagi 4 So kita nak editkan benda tu. Kita pergi pada grid lines Grid lines. Value of X. Kita pergi pada tick mark. Sorry. Kita pergi pada general. Okay, general. Kita pergi pada general dulu. Ini dot-dot-dot
Kalau nak yang agak ini sikit, tapi kalau nak yang ada smooth sikit, kita pergi pada tu. Smooth. So data simbol kita tak nak yang titik-titik itu. Just make it none. So kita dapat. Okay. So kita balik pergi pada grid lines. Kita nak dekat X ni ada major grid lines. Coba kita tengok. So itu dia garis-garis macam. Lepas tu kita nak pergi, kita nak edit yang bawah ni. Kita pergi pada data. Xscale. Xscale ni step dia 4 tadi kan. So kita increasekan dia. Ni jadi 10, 20, 30, 40, 50. So mungkin this is just nice. This is just nice. Okay. Okay, so this is the graph that we want. Dan tadi kita nak cari half time. Makna 60, half dia adalah 30. So 30 ni dapat dekat sini. So kita tarik garis. Jam tu. Bagi besar sikit. Okay, so dapat bawah. Okay, so dekat situ kita boleh predict. Kalau kita nak buat garis lagi, mana kita kena buat grid line tadi. Grid line, minor grid lines. Macam tu. So dia tambah lagi grid. So 10, 15, so somewhere antara 15 dan 20. Maybe dalam 17. Okey. Sampai cikgu? Right. Ada soalan sebelum saya tunjukkan Okay, kalau cikgu ada soalan boleh type cikgu ataupun boleh buka mute. Okay. So kita boleh buat juga dalam bentuk macam ni. Macam ni. Okay. So ini dah involve equation. So again, this one is trying to visualize. So instead of kita main dengan charts dan graph yang dia just mathematics, kita nak student tu supaya boleh membayangkan. So let's say ini adalah parabolic motion, which is the air yang sembuh keluar dari sini dari firefighter ni, dia akan depend pada velocity dan dia akan depend pada angle dia kan. So let's say nak target tingkap yang dekat paling atas ni. So macam mana, apa parameter yang kita kena ubah? So let's say kalau kita nak ubah dia punya velocity, kita ubah jadi 2 kali 8. So macam mana? Okay, dia pergi pada bawah. So kita nak target yang ke atas ni, mungkin kita nak tambah lagi jadi 12. Dia pergi kat tengah. Mungkin angle dia kita kena ubah. Angle dia jadi 30, let's say. Okay, tak cukup 60. Oh, dah terlalu ke atas. Macam tu kan. Bawah, macam tu kena. So, dekat sini pembelajaran dia, pelajar dia boleh relatekan the parameter tu dengan the real situation. So dia boleh feel what is the role of velocity, what is the role of the angle dan sebagainya. Again, we should present that in visual, in visual way. So sekarang ni dah lagi trend visual mathematics nama dia. Okay, visual mathematics. So sama tadi macam tadi juga, kita nak indikan Pythagoras, kita nak explain yang macam mana pembuktian Pythagoras, kita buat animation secara visual supaya dia senang dipahami. Okay, visual mathematics. Okay, math is visual, so let's teach it in that way. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya rasa tepat masa 4:30. Right, terbaik. Kalau ada soalan boleh. Jika ada soalan anda boleh tanyalah. Jadi nampak tak tadi kalau mungkin doktor boleh tunjuk semula yang
Yang bomber tadi, abang bomber tadi. Oh, Menarik. bomba. So Ni. kalau dalam kelas maknanya dia terus kita nampak secara visualize. Ya. Yalah. So data dia dekat sini. Data dia dekat sheet ni data dia. Ni data dia dekat sini lah. So ini something yang kita tak payah tunjukkan dengan student karena messy sangat So kita sembunyikan dekat sheet lain. Dekat sini aktiviti student dekat sini je. So kalau kita ubah parameter tu dia akan pergi ke table yang dekat belakang tadi untuk ubah the graph semua ni. Ni cikgu matematik faham lah ni. Cikgu math dan cikgu physics. Math dan physics. Okay. Alright. Okay, nice. So kalau cikgu ada sekiranya ada sebarang soalan boleh tanya. Sebenarnya ada dalam numbers ni sebenarnya ada lagi banyak topik sebenarnya yang sharing, contohnya graph secara interaktif. Graph bila kita tukar-tukar tu dia akan sentiasa berubah dia punya graph kan. Macam doktor pun dah tunjuk dah ni melalui abang bomber. So dia sebenarnya sangat menarik dan dia kreativiti lah, dia berdasarkan kreativiti kita. So apabila yang semua ni sebenarnya kita boleh insert juga dalam pages kan doktor kan? Yes. Masukkan nanti dalam pages dia punya ni lah. Right. Pasti dekat, saya belum try kalau pages ni kita boleh ni. Rasanya dia akan stay dalam numbers kalau kita nak interaktif lah. Pasal dekat pages tu tak ada yang formula semua tu tak ada. Saya dah try dah. Dia just Kalau untuk interaktif punya, kita punya graph yang interaktif ni, untuk kita ubah dia punya graph, saya dah try. So far dia tak follow. Ya. Dia tak follow. Karena untuk keynote dan pages dia simple table aja. Ya. Kalau kita nak buat pie chart macam tu okey. Tapi dah buat kompleks macam ada matematik, ada equation kita ni dia kena pakai numbers. Boleh nanti. Jadi kalau student pakai iPad, ini salah satu pembelajaran bahan pembelajaran yang kita boleh bagi pada student. So kita bagi dia dalam file numbers macam tu. So dia boleh play dekat langsung directly on the file lah. Okay. So yang ni boleh lock supaya dia jangan teralih-alih dan semua ni. Saya lock ni kan, kalau tengok ni saya lock So cara lock dia, pergi pada sini, pergi pada ni kan. Kalau ni unlock lah, baru dia boleh edit. So kalau saya tap sini atau equation ni, tap sini unlock kalau dah unlock dia baru boleh kita alih-alihkan macam tu. Kalau kita lock balik, tap, pergi pada arrange, pergi pada lock. So dia lock lah. So masa student main nanti dia benda-benda ni dia tak inilah, dia rigid dekat situ, dia stay dekat situ kan. Pasal ni aja yang kita nak dia edit yang ini aja. Yang dua benda ni. Okay. Nice. So, okay doktor, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian. So ramai juga yang kata sangat menarik, mantap, kreatif dan imajinasi. Okay, biar gambar berbicara. Betul lah macam doktor kata tadi, visual kan. Dengan visual ianya lebih memudahkan lah untuk kita menerangkan satu konsep ataupun explain suatu perkara kepada kita punya student. Okay doktor, so saya nak sharekan kepada mereka pula. Sekejap Boleh saya share screen doktor? Okay, saya stop Right. Okay, so kalau anda boleh nampak sekarang ni. Okay, soalan Q&A kita pun dah lepas. Okay, so kepada cikgu sebenarnya kita galakkan cikgu kalau anda semua peserta, kalau anda mengikuti sesi ini atau secara ulangan ataupun secara live, anda punya contents ni, okay, anda boleh sharekan lah kepada kami. Nanti saya akan share juga link ni saya ada share juga dalam grup Telegram guru onboarding tu. Okay, so maknanya kita boleh lihat lah hasil-hasil peserta yang dah pernah buat, dah sharing. Okay, kemudian saya kongsikan pautan ni. Saya type dekat chat link dia sama ada ataupun you all nak scan melalui phone pun boleh lah. Okay, scan melalui phone.
Klik di sini. Nanti masukkanlah anda punya ID delima ataupun email dan masukkan kod yang saya dah berikan ni, AEM-F31AD4. Okay, saya share juga dekat ruangan chat. Okay. Kemudian sekiranya kod ni, kod kehadiran siri 1, boleh share tak kod kehadiran siri 1? Nanti cikgu PMP lah. Bagi siapa yang sebab untuk siri 1 dan sebagainya, kita dah close dah dia punya attendant. Okey. Dah selesai kod siri 4 tapi bagi mereka yang belum berdaftar, bolehlah pergi dekat bawah ni register a new member ni kan. Berdasarkan link yang diberikan ni, terus dia boleh register. Boleh guna email personal, tapi bagi guru MOE kita galakkanlah anda menggunakan ID 5 sebab nanti mudah untuk kita tracking lah. Contohnya macam ID cikgu, maknanya kita boleh tahu cikgu dah attend kita punya sesi banyak mana kan. Nanti kalau dia under program D5, kalau dia kata okey, apa boleh tak bagi ID guru yang paling banyak sekali akses ataupun join kita punya sesi. So kita bolehlah tracking cikgu. Okay, so kita bolehlah tracking anda. Contohnya cikgu A ni antara cikgu yang paling aktif join kita punya sesi dan sebagainya. So mudah untuk kita tracking. So bagi mereka yang bukan di bawah KPM, bukan ID, tidak ada ID 5, so boleh register dengan email biasa. Should be okay, tak ada masalah. Okay, the next kita ada sesi group foto lah. So saya stop sharing dulu. Masing-masing boleh buka kamera Saya nak screenshot ni. Okay, saya bagi cikgu masa lebih kurang dari 1 minit. Mana perempuan nak betulkan tudung, nak make up. Bagi orang yang dah join kita punya sesi doktor, diorang dah tahu dah. Lepas yang ini akan ada sesi fotografi, screenshot. Saya tukar layout grid. Alright. Cuma kelebihan kita punya Webex ni, kita boleh next slide, next group lah. Kalau macam Google Meet, kita tak dapat nak buat next tu kan. Okay, so cikgu boleh buka peserta semua boleh buka webcam. Ada yang dia dah buat siap-siap dah, statik dah tu. Cikgu Hayati statik ni nampak dah bergerak ni, okey lah. Ingat masih gambar statik lagi. Okay, ready Saya ambil yang first page dulu. Right, 3, 2. Salah background. Reverse background tak apalah, halal lah no. Tak sempat tukar. Zero tak apa, kita nak tengok muka je. Alright. Okay, ready First page, 1, 2, 3. Screenshot first page and then second page. Okay, smile. Untuk second page 1, 2, 3. Right. Third page. Ni biasanya belakang-belakang ni nama je lah kan. Ataupun profile gambar je lah. Dapat. Okay. Last sekali lagi. First page, kalau anda boleh say hello, so dia akan pergi kepada page depan lah. 1, 2, left, right. 1, 2, 3. Alright, thank you. Macam mana keynote tadi? Okay, baik. Dan terima kasih kepada anda semua mengikuti sesi ini, dan jangan lupa pada hari esok sesi kita dah tertunda ni yang tertunda sebelum ni iaitu GarageBand, yang mana akan disampaikan oleh Profesor Madya TS Technologies Dr. Helmi Norman. Beliau juga merupakan Apple Professional Learning Specialist seperti mana macam Dr. Azma. Esok beliau akan kongsikan tentang GarageBand lah, macam mana nak menghasilkan muzik yang mudah dan menarik untuk PDP lah, proses PDP ataupun apa saja konten. Okay. Jadi saya rasa sampai setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua, dan salam ampun dan maaf mana-mana kekurangan pada kami. InsyaAllah kita jumpa semula pada hari esok pada waktu yang sama. Okay. Assalamualaikum. Bye. Kita sudahilah sesi kita dengan tasawuf firah dan surah Al-As.
Inilah water. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih perkongsian sangat menarik. Terima kasih perkongsian best. Tahniah. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Azmah atas perkongsian pada hari ini. So bila nampak pemomba tu, betul lah. Tak pernah terfikir pun kadang-kadang kita punya graph, kita punya chart tu kan, kita letakkan, kita combinekan sekali dengan visual supaya benda tu nampak lebih realistik. Okay, menarik, idea menarik tu. Lepas ni boleh saya buat dari topik lain. Okay. So Dr. Azmah, untuk di KLCC nanti ada Okay, saya stop sharing, stop record dulu. KLC